Action. Okey. Okey, Assalamualaikum. Bertemu sekali lagi. Okey, semua dah kenyang kan? Kenyang? Alhamdulillah. Terima kasih juga lagi sekali. Memang hari ni sedapnya iftar makan. Ya Allah, saya pun lepas ni insya-Allah dekat UAE nanti esok ke UAE. So ada lagi lah diorang organize iftar warga Malaysia. But after that, tak tahulah bila nak merasa makan sedap macam gini lagi kan. Tapi hari ni terima kasih banyak-banyak kepada yang bawa yang sempat saya rasa tadi. Bihun goreng, mi goreng, ui sedapnya. Lepas tu kuih yang hijau yang seri muka sedap. Lepas tu kuih yang bingka, kuih bakar. Ya Allah sedapnya. Sedapnya, terima kasih. Okey, yang nasi kambing tu pun sedap. Okey, so sambung. Tadi sampai Ethiopia kan. Tadi cerita laju-laju sebab nak kejar masa, ingatkan nak cakap setakat sebelum iftar je. Okey, so berbalik kepada Ethiopia ni. Ethiopia ni sebuah negara yang pelik. Dia memang pelik dari segi macam kalau kita sekarang ni dekat sini kita pukul berapa? Sekarang kita pukul 6.57 kan. Kalau kata dia pukul 7 malam standard time, dia dekat sana bukan pukul 7. Dia kalau tak silap saya pun dah lupa. Dia ada dia punya masa sendiri. Dia ada jam dia sendiri. Dia ada hari dia sendiri. Lepas tu macam contoh kalau Christmas Day pada 25 Disember, tak, dia punya Christmas Day pada 7 Januari. So everything is so different. Diorang very weird people. So sebab tu juga saya menghadapi masalah yang sangat-sangat besar nak keluarkan motor. Sebab waktu tu bayangkan bila saya dapat tahulah yang Ethiopia perang tu asal-asalnya di bahagian utara negara Ethiopia, lebih kurang 800 km daripada capital city dia Addis Ababa. Okey, perang tu berlaku dekat nama region tu Tigray. So bila saya dimaklumkan oleh tuan rumah tempat saya parking motor, dia kata, Anita, I strongly advise you to figure out a way, bring your motorbike out of Ethiopia before it's too late. So kita dengar pun cuak. Okay, so lepas tu saya pun terus usahakan nak apply e-visa. E-visa Ethiopia ni biasanya 24 hours dah approve. Tapi masa tu hampir sebulan baru dapat approval. Dan dapat approval pun dia ikut tarikh asal waktu dalam permohonan saya kata saya nak masuk pada sekian-sekian tarikh, dia ikut tarikh tu. Sedangkan dia approve lambat. Faham kan maksud saya? So lepas tu flight nak ke Addis Ababa sebelum Covid everyday ada daily flight. Bila Covid seminggu sekali saja. So by the time saya terbang ke Addis Ababa, saya sampai hari ni esok visa dah expired. Disebabkan kesilapan, kecuaian, whatever yang dilakukan, yang diorang ikut tarikh asal sedangkan dia approve lambat. So saya first kali saya kena extend visa. Mahal dan leceh. 3 kali kena ulang ke immigration. Lepas tu saya pergi ke custom menyerah diri dan bagi tahu motor saya dah overstay hampir 2 tahun sebab Covid. Bukan kita sengaja nak biarkan motor tu lama-lama kat sana, tapi because of border dia tutup. Saya tak boleh nak bawa keluar, tak boleh nak cross dengan motor saya ke Sudan. The following country should be Sudan, dan lepas Sudan sepatutnya Egypt. Itu on paper. Sepatutnya saya ride daripada Cape Town sampai Cairo, dan daripada Cairo dan cross ke Saudi. Itu on paper. Tapi disebabkan perang punya pasal, disebabkan Covid punya pasal, so I dah tak boleh nak cross ke Sudan, so tak dapatlah nak ride sampai ke Cairo. Dan lepas tu saya bagi tahu juga sebab dia bising-bising, dia cakap kenapa saya tinggalkan motor lama-lama, kenapa baru sekarang nak datang ambil motor. Dia orang nak rampas motor saya. So saya kata it's not done on purpose. Lagipun memang negara dia orang stop issuing tourist visa. So how do you expect me to go to your country when you sendiri tak open tourist visa? So lepas tu dia cakap lah, dia minta itu, dia minta ini. To cut the story short, memang banyak macam-macam mak nenek dia suruh saya buat. Saya bengang jugalah. And the most yang paling menyukarkan, paling menyulitkan keadaan, sebab kita tak ada mission dekat Addis Ababa. Tak ada Malaysian Embassy dekat Addis Ababa. So everything I have to do on my own. Dan mereka tak cakap English. Officer dia kalau boleh cakap English pun cakap sikit-sikit sangat. Tapi kebanyakan memang tak boleh speak English. So memang saya communicate dengan diorang guna Google Translate lah.
Dan saya daripada situlah saya tahulah apa benda yang diorang nak saya sediakan. Internet very slow. I remember one time dia suruh saya tunjukkan bukti bahawa sebelum saya punya actually macam ni. Sebelum saya terbang ke Tanzania, saya pergi balik ke custom dekat Addis Ababa tu, saya minta extension untuk motor. So waktu tu kan COVID, masa tu baru. Everyone memang kelang kabut kan. So custom waktu tu dia bagi saya extend 5 bulan untuk motor saya. Jadi sebelum extension tu tamat pada Ogos 2020, saya dah contact diorang, email diorang, minta sambung lagi extension. Dan saya ada kawan dekat Addis Ababa tu, saya minta dia pergi ke pejabat custom minta sambung. Tapi diorang begitulah, beginilah, dia suruh sediakan itu, dia suruh sediakan ini, everything kita sediakan, tapi dia tak juga bagi extension. Dia kata last dia cakap pada kawan saya, no, tuan punya motor kena datang sendiri untuk minta extension. Kalau dah saya datang ke sana, buat apa saya nak minta extension? Baik saya bawa keluar motor tu terus kan. So bila saya dah ada dekat sana dan saya bagi tahu yang saya dah buat semua-semua ni, tapi you yang tak bagi extension. Dia minta saya tunjukkan bukti bahawa dulu saya pernah mengusahakan minta extension. So saya kena cari balik email-email yang saya hantar, nak forward balik pada dia, nak attach whatever surat yang saya pernah hantar dulu pada dia. It took me 3 hours untuk attach all the documents. 3 jam sebab internet very slow. Memang very frustrating. Dan lepas tu pula, nasib baiklah macam Alia ada kat sini kan. Alia pun tahu waktu yang bercakap pasal apa ni, saya nak extend visa tu. Hari ni sampai esok visa dah expired. Bila nak extend visa kena buat online. Dan pembayaran untuk extension visa tu hanya menggunakan kad kredit tertentu aja. Saya pula masa tu ada masalah sebab telco yang saya gunakan, My Malaysian Telco adalah Unify. So Unify tak ada coverage dekat Ethiopia. So bila saya nak buat bayaran apa-apa online transaction, TAC number kena masuk dalam phone. So bila tak ada telco, saya tak function dekat Ethiopia, macam mana TAC number nak masuk dalam phone? So saya minta tolong dekat Alia masa tu. Alia tahulah saya punya panik macam mana. Bayangkanlah kalau kita duduk dekat negara tu dengan visa dah expired, maknanya kita patilah dalam motor. Saya pun pati, saya pun pati. Okay, so back to the story. Jadi lepas tu bila saya dah tunjukkan bukti pada dia, dulu saya pernah cuba usahakan untuk minta sambung extension. Lepas tu dia cakap dengan saya, dia suruh saya pergi ke Foreign Affairs Ministry of Ethiopia. Okay, saya waktu saya datang, saya dah bersedia dengan support letter dari Wisma Putra. Dalam support letter tu tulislah masalah saya apa semua dan minta diorang memahami dan permudahkan urusan. Dan sebenarnya sebelum saya terbang ke Addis Ababa, saya juga melalui Wisma Putra minta Ethiopian Embassy di Beijing sebab kita tak ada Ethiopian Embassy dekat KL, sebab itulah juga Malaysian Embassy tak ada dekat Addis Ababa. So yang Ethiopian Embassy yang caters untuk Malaysian people adalah dekat Beijing. So Wisma Putra contact Ethiopian Embassy dekat Beijing, minta untuk keluarkan satu support letter. Tapi diorang tak reply. Lepas tu Wisma Putra follow up 3-4 kali, tak sekali pun reply. Tak tahu kenapa, apa masalahnya diorang ni. Memang payah nak berurusan. Satu bangsa yang sangat payah nak berurusan. So saya pergi dengan hanya bawa surat Wisma Putra yang diorang tak pandang pun. Diorang memang apa-apa hal dia tanya mana Ethiopian Embassy punya support letter, which I don't have. Okay, so lepas tu dia suruh saya pergi ke Foreign Affairs Ministry dia suruh saya bawa, saya ada surat Wisma Putra yang original. Dia pergi photostat surat tu, dia suruh saya bawa yang photostat pergi ke Foreign Affairs Ministry untuk pengesahan. Saya fikir dalam hati, apa ke benda lah bodoh, aku ada yang original, yang aku pergi photostat and then dia suruh dia punya Foreign Affairs Ministry dia verify benda tu. Tapi kita buatlah seperti mana yang diarahkan. Sampai Foreign Affairs Ministry tengok-tengok pejabat dah abandon. Rupa-rupanya dah pindah tempat. Bayangkan saya nak mencari dekat mana. Bukannya tempat baru tu ada ditanda dalam Google Map. Memang struggle lah dengan bahasa kena guna, bahasa isyarat macam ayam dengan itik bercakap apa semua. Tapi finally jumpa. Dan bila jumpa pegawai dekat dekat Foreign Affairs Ministry dia, pegawai dia tak nak verify. Dia tanya juga mana surat daripada Ethiopian Embassy, which I don't have. Saya cakap dah minta, tapi you punya Ethiopian Embassy you dekat Beijing tak respond langsung.
Lepas tu dia tak nak layan saya minta bercakap dengan bos dia. Ingatkan kod lah, kadang-kadang orang bawah ni lebih sudu dari kuah kan. Jadi bila jumpa bos dia, sekali lagi teruk, lagi mengarut. Dia suruh saya buat apa tahu? Dia suruh saya dia kata surat Wisma Putra yang saya ada tu hantar kepada hantar kepada Malaysian Embassy in Nairobi, which is itu yang terdekat dengan Ethiopia. Nairobi dekat Kenya lah, negara sebelah. Okey, dia suruh saya hantar ke Malaysian Embassy in Nairobi, Malaysian Embassy in Nairobi hantar ke Ethiopian Embassy in Nairobi. Kemudian lepas Ethiopian Embassy in Nairobi dah sokong surat tu back to Malaysian Embassy in Nairobi and back to me, baru bawa jumpa dia. So bayangkan nak pergi ke sana, nak patah balik kat saya, berapa lama masa nak ambil. Entah-entah surat tu hilang dekat tengah jalan kan. Dalam negara dia tengah berperang. So saya cakap pada bos dia tu lah dekat Foreign Affairs Ministry tu, saya cakap boleh tak permudahkan, kita sekarang zaman IT. So kita patutnya boleh lah email aja cukup lah kan, dah confirm akan sampai. No, dia kata you are in Ethiopia, dia boleh cakap English. You are in Ethiopia, respect the rules, dia cakap. Dalam hati saya, alahai, kau sengaja nak menyusahkan aku sebenarnya. Bukan benda tu, bukan tak boleh sebenarnya kan. Semua, the whole world, kita semua buat urusan sekarang pakai email aja. Ataupun lagi senang pakai Telegram ke apa ke. Tapi diorang tak, masih lagi gunakan sistem dinosaur. Tapi nak buat macam mana, dah kita dekat negara dia, suka tak suka kenalah buat apa yang dia cakap kan. Tapi saya memang masa tu memang sangat-sangat tertekan lah. Saya merayu, dia tak layan. Last dia panggil security, dia halau saya keluar. Macam kucing kurap dia buat. So lagi satu sebab apa tahu? Dia tanya, first waktu saya jumpa the big boss dekat situ, dia tanya saya, orang embassy saya mana? Saya cakap tak ada, kita tak ada embassy dekat Addis Ababa. Jadi bila tak ada embassy, bermakna secara tak langsung kita tak ada hubungan diplomatik yang nihal lah kan. So itu yang dia tak ada rasa sebarang macam tanggungjawab ataupun sebarang kepentingan untuk memudahkan urusan. Dia bagi susah lagi ada. So saya dah kena halau, memang saya waktu tu macam-macam rasa lah. 1001 rasa ada. Saya geram, saya marah, saya kecewa, saya malu kena halau, saya sedih sebab membayangkan yang saya tak boleh nak bawa keluar motor saya. Okay, so bercakap pasal motor saya ni kan, it's the same bike yang saya guna waktu saya round the world kali pertama dulu. Jadi ramailah orang dekat social media saya yang komen kata, alah tinggal je lah motor tu, beli motor lain. Sebab nak bawa motor tu keluar, nak terbangkan motor tu daripada Addis Ababa keluar daripada negara tu pun it's going to cost quite some money juga. So ramai yang bagi suggestion beli motor lain. Yes, I can always buy a new bike, but can you buy the memories? Tak boleh. So motor tu saya jatuh bangun dengan dia, tergolek dengan dia, kami enjoy view cantik pun bersama-sama. Saya bercakap dengan motor saya. Motor saya tu bukan sekadar motor, dia bukan sekadar jentera. Dia adalah my other half. So saya ada satu connection yang sangat rapat dengan motor tu. Sentimental value dia sangat tinggi. Tak semudah itu saya nak tinggalkan. Seumpama macam suami dengan isteri, boleh tak you just imagine that you kena abandon your other half dekat satu negara dan berpisah selama-lamanya? Can you do that? Tak boleh kan? So itulah yang saya rasa masa tu. Sebab saya tak, masa mula-mula saya tinggalkan dia dekat situ kerana COVID, kerana saya kena keluar daripada Ethiopia. Because in my mind, okay, I will come back to you. Tapi sekarang kalau saya tinggalkan dia, saya kena tinggalkan dia forever and ever. And I cannot do that. So disebabkan saya ni ada satu perangai degil, saya mengaku saya degil. Tapi bukanlah degil yang negatif lah, degil yang elok lah kan. Kalau saya kata saya nak. Kalau saya kata saya dah set itu objektif saya akan capai no matter what. Walau apa sekalipun ujian melanda, saya akan cuba sehabis daya, sehabis upaya, sehabis baik sehingga matlamat saya tercapai. So walaupun saya dah kena halau, and then lepas tu saya fikir-fikir, okay, bila saya dah nangis, dah reda nangis, one thing about me, saya ni kuat nangis tau. Nampak je macam ni, tapi dalam hati ada botanical garden besar punya. Saya memang kuat nangis, because to me menangis is my rehab.
So bila saya nangis, saya dah luahkan all the frustration, all the anger. Saya dah luahkan semua perasaan tu. Lepas tu saya lega dan saya akan bangkit dengan semangat 10 kali ganda lagi tinggi. Itu saya. So bukannya lepas saya nangis saya sudahlah aku give up lah, tak nak lah, balik lah. No. Saya bukan macam tu. So lepas tu saya bangkit dan saya fikir, okey, apa strategi aku nak buat sekarang ni. Okey, lepas tu saya fikir. Okey, saya pergi balik ke pejabat custom. Saya jumpa officer dia. Saya cakap dengan officer dia yang suruh saya dapatkan verification tu. Saya cakap pada dia, saya kata, dah pergi dah. Tapi pegawai kat sana cakap, you already have the original. Buat apa nak verify lagi? Saya kelentong aja. Saya kelentong. You have to lah kan. So dalam hati saya masa tu, kalau dia call ke Foreign Affairs Ministry, dia tahulah saya kantoi lah, saya kelentong. Tapi kalau dia tak call, I just try my luck. Masa tu orang kata apa, lantak lah apa nak jadi. Yang penting kita ikhtiar. So bila saya cakap macam tu, dia tercengang. Dia tercengang lah kan. Dia cakap, really? Dia cakap kan, orang sana cakap tak payah verify. Dia cakap, yes. Dia cakap tak payah verify. So lepas tu dia kata dia geleng-geleng kepala, pelik dia kata. Sepatutnya kena verify, dia kata. Itu rule dia orang. Saya cakap, mana saya tahu, dah sana kata tak payah verify. And then lepas tu dia kata, okey tunggu. Dia cakap nak kena bincang dengan bos dia. So saya pun tunggu. Memang most of the time ya, saya ulang custom in total 6 kali. Keluar pagi balik senja, keluar pagi balik senja, dan banyak buang masa tunggu. Memang Tuhan je lah yang tahu. So lepas tu dia suruh saya jumpa bos dia. Tapi bos dia tu pula meeting. Masa tu lah saya dapat bercakap dengan assistant boss. Assistant boss boleh cakap sikit-sikit English. Dan he happens to be a biker. So bila saya dapat tahu dia biker, saya jumpa dah dia punya soft point kan. So saya pun apa ke lagi, buka phone saya, tunjuk gambar saya dekat Eiffel Tower, gambar saya dekat landmark popular. Saya bagi dia impress kau-kau ya. Benda-benda tu memang you have to do. Sebab kita nak dia tolong kita. Macam mana kita nak dia tolong kita? Kita kena bagi dia suka dengan kita. Kita kena bagi dia impress kan. Dan lepas tu assistant boss tu cakap pada saya, dia kata okay, dia kata don't worry, I will help you. Okay, lega dah dengar. Dia cakap now you balik dulu. Dia kata sebab boss saya meeting tak tahu habis pukul berapa. Tomorrow you come again. Dia suruh saya datang pukul 8. Office, no, dia suruh saya datang 8.30. Saya pun balik. Esok itu saya pergi lagi. Saya pergi pukul 8, saya dah terpacak. Okay, saya tunggu. Lepas tu tak lama tu masuklah seorang ni. Dia tengok je saya. Cara dia tengok saya dah tahu dah. Ini mesti bos yang dimaksudkan, yang saya tak dapat jumpa sebab dia meeting semalam kan. So saya tunggu sebab dia tak suruh saya masuk lagi. Tengok-tengok lepas tu ada pula orang lain datang. Tunggulah dekat sofa dekat luar tu. Who happens to be boss punya kawan. I was there earlier. I was there much earlier. Tapi sebab itu kawan kan, orang tu lah masuk dulu. 2 jam baru dia keluar. Barulah saya dapat masuk. So ini adalah permainan dekat sana. Kau nobody kat sana. Orang tak peduli. So you memang kena tunggu. So finally saya dapat jumpa dia punya boss. Boss dia pun cakap yang sama. Dia kata patutnya you kena pergi balik. Dia suruh saya pergi lagi sekali Foreign Affairs Ministry. Saya cakap no, I'm not going there. Sebab saya dah pergi. Orang sana kata tak payah verify. Saya tetap mempertahankan saya punya kelentong tu lah. Lepas tu dia kata pelik lah dia cakap. Lepas tu dia cakap saya masa tu tiba-tiba saya teringat. Masa tu saya dah ulang custom kali yang kelima. Masa tu saya baru teringat. I don't know why sebelum tu macam Allah tutup hijab saya ke apa ke. Saya ni sebenarnya ekspedisi Global Dream Ride yang kedua ni, which is my second world tour, dinaungi oleh Tun Mahathir. Saya ada support letter daripada Tun. Support letter tu ada dalam file yang saya duk kendong ke hulu ke hilir berhari-hari. Tapi saya lupa. Saya tak ingat. Saya tak tahulah kenapa. Mungkin ada something yang saya buat yang Allah tak suka ke, Allah marah ke apa ke. So Allah uji saya macam tu. Dan tiba-tiba Allah bagi saya teringat. Saya buka file, saya tunjuk support letter pada bos yang itu. Lepas tu dia termenung sekejap. Lepas tu dia cakap tunggu. And then lepas dekat setengah jam dia datang balik. Dia cakap dia punya bos nak jumpa. Ingatkan dia yang besar. Bukan. Bukan. And then lepas tu saya pergi jumpa. Yang ini betul-betul lah yang deputy custom dekat sana. Okay, office dia besar, cantik.
Dan lepas tu dia punya deputy tu pun dia tanya what is your problem. So saya pun cakap lah, saya cakap gini. Lepas tu dia kata this is our rule. You mesti dapatkan verification from the our Foreign Affairs Ministry. Kalau tak ada memang tak boleh bawa keluar motor tu. So saya cakap lah minta permudahkan apa semua dan saya tunjuk Tun punya surat. Dia tunjuk Tun punya surat dan dia termenung. Lama dia termenung. Lepas tu dia suruh saya dia cakap okay, you tell your Malaysian Foreign Affairs Ministry send an email to our Foreign Affairs Ministry tell about your problem. Lepas tu saya cakap okay, we can do that, no problem. Tapi kalau you punya Foreign Affairs Ministry tak reply macam mana? Saya bagi tahu kat dia yang sebelum ni kami pernah minta support letter dari Ethiopian Embassy in Beijing but there's no response. Dia kata buat je apa yang dia cakap. Kalau tak ada reply, dia akan buat keputusan. Dia suruh saya datang lagi esok. Okay, so esok saya datang lagi kali yang ke-6. So, yes, it's not easy. Memang dekat sana you tak akan boleh selesai masalah dengan hanya sekali pergi. No, that's not going to happen. Kalau you boleh berurusan mana-mana pejabat kerajaan dekat Ethiopia, pergi sekali settle, memang you nasib baik lah. Sebab kat sana tak ada. You kena repeat banyak kali. Dan lepas tu bila saya pergi kali yang ke-6, bukan boleh jumpa terus. Sebab yang deputy tu, yang bos yang besar tu, dia meeting. I have to wait 7 hours. 7 jam menunggu. Barulah dapat jumpa. Dan bila jumpa, saya cakap pada dia. Sebab tu saya cakap, kalau orang lain lah kan, memang give up. Memang cabut punya. Memang ni. Tapi sebabkan saya ada connection yang sangat-sangat kuat dengan motor tu, jadi saya menyanggupkan diri lah untuk tempuh apa juga cabaran dari tangan. So lepas 7 jam menunggu dapat jumpa dia. And then dia cakap pada saya bagi tahu kat dia lah, kami dah buat apa yang disuruh, tapi Foreign Affairs Ministry Ethiopia tak reply pun email yang kita hantar. So saya cakap lah, so macam mana? Hari tu dia kata dia akan buat keputusan. Dia scan saya atas bawah. Saya nampak rasa tak selesa lah. Lalu saya cakap macam ni, dia kata you are in Ethiopia, do you realise that? Saya kata yes I know. Kau tak payah cakap, aku memang tahu aku kat Ethiopia. So dia kata so this is the rule of the country, so you have to respect. Masa dia cakap macam tu, saya rasa macam saya penat kot, turun naik. And then dia cakap macam tu, rasa macam at that point terus terang cakap, saya dah rasa give up dah bila dia cakap macam tu. Tiba-tiba dia cakap, however, out of my respect to Mahathir Mohamad, I am going to give you a chance. Wah, dia cakap macam tu, ya Allah, saya rasa Tuhan je lah yang tahu apa saya rasa. So dia kata dia akan arahkan supaya pegawai dia keluarkan release letter dan saya mesti kena bawa motor saya dalam jangka masa yang ditetapkan. Dan saya punya terima kasih lah dekat dia. Tapi yang kelakar tu, masa tu dah pukul 4 petang. So patutnya office hours tutup pukul 5. Pukul 4 petang, baru pukul 4 petang, ada 1 jam lagi kan. Pegawai dia dekat luar dah siap-siap nak balik dah. So dia tak nak buat. Dia tak nak buat surat tu. Dia suruh saya datang lagi esok itu. So saya cakap pada dia, saya kata, kau tak jemu ke tengok muka aku? Hari-hari aku datang sini. Macam kecil kat situ. Sampaikan dah tak tahu nak kata apalah. Lepas tu saya cakap pada dia, tolonglah. Dan dia pun dengan muka ketat dia buatlah juga surat tu. So finally saya dapatlah sekeping kertas tidak ternilai harganya. Alhamdulillah. Tapi belum selesai lagi. Lepas itu dah dapat, itu baru surat pelepasan custom. Lepas tu the next step adalah nak uruskan, nak bawa keluar motor tu. So saya kena appoint agent, tak boleh buat sendiri. Dan nak cari agent ni, sebenarnya pencarian agent dah bermula dari sebelum saya terbang ke Addis Ababa lagi. So saya contact beberapa orang agent, diorang semua cakap diorang tak buat untuk dangerous goods. Diorang buat untuk barang-barang kargo yang lain, but not dangerous goods. Sebab motor ni, sebab dia pakai petrol, so it's considered as dangerous goods item. Aduh. So lepas tu saya dah cari merata-rata, tak jumpa agent yang buat untuk dangerous goods. Saya pergilah ke Ethiopian Airlines Cargo, tanya kat diorang, diorang bagi saya contact dan baru saya dapat satu agent. Tapi ejen tu buat kerja punyalah slow, punyalah lembab, buat mistake sini, buat mistake sana. Memang you kena sabar banyak-banyak lah. Memang kesabaran tak tahu level apa lagi lah. So lepas tu finally
bila surat semua dah siap, okey, saya nak berurusan dengan Ethiopian Airlines pula untuk terbangkan motor. Ethiopian Airlines ni adalah syarikat penerbangan yang paling yang paling besar dekat Afrika. Walaupun Ethiopia tu negara mundur, tapi airlines dia kalau nak banding dengan Air Kenya ke atau nak banding dengan airlines negara-negara Afrika yang lain, Ethiopian Airlines adalah yang paling nihal sekali. Dia punya route dia banyak, penerbangan dia banyak, kapal terbang dia banyak. Okey. Tapi same thing juga. Dia suruh saya hantar dokumen-dokumen, suruh saya email. Lepas tu bila check tak terima. Dia kata tak terima. Saya cakap apa benda tak terima. Last saya kena pergi tunjuk hantar manual. So tu yang saya cakap. Kita tahun 2022, dia orang masih pakai sistem dinosaur dekat sana. You kena hantar everything, you kena hantar by hand, barulah terima. Dan lepas tu barulah saya boleh buat urusan kargo. So in total it took me 3 weeks berurusan daripada awal, daripada saya sampai hinggalah berjaya bawa keluar motor tu. Dan alhamdulillah saya dapat terbangkan motor tu ke Jeddah. So alhamdulillah. Tapi bila sampai Jeddah pun ada masalah juga. Sebab custom dekat airport Jeddah tak pernah tengok kane. Kane ni adalah dokumen untuk macam pasport kenderaan lah. Sebab tak pernah ada mana-mana motosikal yang diterbangkan ke airport Jeddah. So saya punya motor lah satu-satunya. So bila dia orang tak pernah tengok kane, dia orang tak tahu macam mana nak buat. Dan saya kata kena chop dekat kane tu. So dia orang tak nak chop. Dia kata dia kena refer dengan HQ custom dekat Riyadh. Motor saya sangkut dekat airport Jeddah seminggu. Saya risau sebab bayaran storage satu hari $100. Siapa yang nak bayar? Bukan kita yang melambat-lambatkan. Custom dia yang tak nak sign kan. So alhamdulillah lepas tu saya contact biker dekat Jeddah. Lepas tu biker dekat Jeddah, diorang diorang keluarkan satu support letter. Kononnya yang saya ni diorang invite saya datang ke sana. Dan lepas tu surat tu saya hantar ke ejen saya dekat Jeddah, ejen hantar dekat custom dekat airport Jeddah, barulah dapat lepas motor saya. Dah dapat lepas, ada lagi satu problem, nak mencari insurans untuk motor. Sebab saya pusing satu Jeddah mencari insurance company yang boleh buat insurans untuk foreign motorbike. Tak ada. Diorang buat insurans kenderaan lah maksud saya. Dia buat hanya untuk kenderaan Saudi. Dia tak buat untuk kenderaan luar. Kalau katalah kita masuk Saudi ikut border Abata, dekat situ ada. Tapi sekarang now I'm coming from Jeddah. Kan? So tak ada. So saya ambil masa jugalah nak cari, finally dapat. Saya baru dapat hari tu, bulan 3 hari tu saya dapat. Dan bila dah dapat, barulah saya fikir-fikir, okey, alang-alang dah dekat-dekat nak Ramadan. So saya tunggu sampai second day of Ramadan. Pagi-pagi tu lepas sahur, dah siang, dah terang sikit. So saya mulakan ride, sambung, maknanya the continuation of GDR 2. Bermula dari Jeddah ke Mekah. Saya buat umrah 5 hari. Lepas tu daripada Mekah back to Jeddah, and then ke Madinah. Masa tu dengan cuaca panasnya dan saya puasa. Saya walaupun dalam Islam ni membenarkan musafir beri kelonggaran kan, kita boleh berbuka, tapi saya memang macam tu. Saya tak nak, saya mempertahankan puasa saya juga. Saya sampai Madinah azan asar. Sampai-sampai je kena kerumun lah. Kena kerumun, orang ramai kan nak pergi masjid. Tiba-tiba ada sebiji motor pula. Perempuan pula tu. Jadi memang kena kerumun lah masa tu. But anyway, I am happy lah sebab saya bawa nama Malaysia lah. Dekat plate number saya kat belakang tu pun memang ada tulis Malaysia kan. So semua orang macam rasa macam, dia orang macam tak percaya lah kan bila tengok ada motor plate number Malaysia sampai ke Madinah. So lepas tu daripada Madinah saya continue ride ke Riyadh, and then daripada Riyadh ke Jubail, and then daripada Jubail saya ke Bahrain, and then depan Bahrain now I am in Qatar. So itulah cerita saya. Next route. Kejap. Terima kasih kepada Kak Nita. So kita brief sekejap. So kita sudahi sesi kedua Kak Nita, kita sambung sesi kedua Kamil lah. Tapi Kak boleh stay sampai jam berapa ni? Sampai sahur ke apa? Esok nak ride. Sampai jam berapa? Sekarang 7.25. Besok. Boleh tak sampai pukul 8?
sampai pukul 8. Okay, so 8 nak gerak so rasa gaya kita isyak terawih sini ya. Kita sambung isyak terawih sini dengan 7. Udah pemain lagi ganti Milo. Apa Milo? Mana tu Milo? Ada orang buang ke? Jangan. Ni. Tahu. Aduh kalau. Okey, mana rasa sampai jam 8 rasa macam mana kita nak Kak Anita sambung ke apa? Sambung tak? Sambung sampai jam 8 baru kita isyak dengan terawih. Tapi sebelum tu kita pun ada sedikit sumbangan untuk Kak Anita. So kita Mona tu menyampaikan kepada pihak BKQ dengan guru rider. Kamera standby. Muka payah berhenti sikit. 10 Milo. So ini Ulang semangat. Milo anda jadi sihat dan kuat. Masa Milo daripada kami. Terima kasih. Malaysia. Mana depan. gambar tu. Terima kasih banyak-banyak. Actually saya, you all dah raikan saya pun, saya dah 1000 rahmat dah. Lepas tu bagi lagi semangat. I really don't know what to say except terima kasih, dan saya doakan semua yang menyumbang, semua yang ada kat sini meraikan saya. Dari hari saya datang, hari tu saya sampai hinggalah ke hari ni, hari ketiga. Saya doakan semuanya dipermudahkan urusan, diberikan segala kebaikan dunia dan akhirat, dimurahkan rezeki, diberikan husnul khatimah dan diberikan syurga Firdausi untuk semua dan seluruh ahli keluarga. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa musafirnya. Doa yang sama buat Kak Nita juga. Doa yang sama. Terima kasih juga Kak Nita sebab bawa nama Malaysia, bawa nama kami, Ya, betul. nama Muslimah, nama Malaysia. Cuba sadar dunia Kak Nita, kami bangga. Saja. Okay. Thank you once again. Ada lagi. Kita bagi awal ni malam ni boleh convert pergi money exchange kan? Ya, boleh. So boleh menu-menu lagi, lepas tu kakak nak break ke apa? Akak nak break ke apa? Akak boleh sambung. Sambung terus. Sambung terus lah. Sambung terus sampai jam 8 lah. Ada tempat. Ada soalan boleh. Setengah jam lagi. Mana yang Kak boleh dah. Sebab pagi esok dah akan tolak lah pukul 5 pagi. 5 pagi. Gaya shift boleh. Apa tu? Apa ni? Cuci rantai. Cuci rantai. Okay, thank you ya Allah. Semalam Zarin dengan Din kan? Diorang Dia dah balik dah, tadi dia balik. Oh, dah balik dah. okay, sebab semalam diorang tolong cuci tank motor saya. Thank you so much. Ada gambar. Siapa nak gambar? Gambar. Oh, gambar ramai-ramai. Oh, betul. Gambar ramai-ramai ya. Lepas tu dah sambung. Okey, gambar ramai lelaki, gambar ramai. Gambar lelaki kita sambung.